Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibah diucapkan kepada semua. Saya nak mulakan terlebih dahulu dengan serangkap pantun. Izinkan saya ya. Heningnya malam bertukar lantang, langit terbelah mentari bersuara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Pertama sekali, pastinya kita mengharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, sihat sahaja pada Tan Sri, Datuk-Datuk, Doktor, Tuan-Tuan dan Puan daripada pelbagai latar belakang dan juga para penonton sekalian, di mana bagi sesi webinar Warisan Tidak Ketara 2023 pada hari ini, saya nama penuh Edlina Hani binti Abu Hamid atau lebih mesra dan dikenali sebagai Hani Hamid selaku moderator akan bersiaran bersama anda untuk membawakan satu lagi topik menarik berkaitan warisan kebudayaan tidak ketara yang bertajuk Cerita Lisan Jati Diri Suku Jakun. Dan sebelum sesi ini dimulakan, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian pihak Jabatan Warisan Negara menjemput saya untuk kesekian kalinya sebagai moderator bagi sesi webinar pada kali ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan tahniah setinggi-tingginya kepada Bahagian Warisan Tidak Ketara Jabatan Warisan Negara JWN singkatannya yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program pada hari ini. Dan untuk maklumat semua, bahagian Warisan Tidak Ketara JWN ini menjalankan aktiviti pemeliharaan, merangkumi penyelidikan, pendokumentasian, pengembangan, khidmat nasihat serta menyediakan inventori bagi mengangkat butiran sebagai warisan dan warisan kebangsaan selaras dengan Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 seterusnya ke peringkat UNESCO. Dan seterusnya membawa kita ke perkongsian tentang cerita rakyat yang merupakan salah satu naratif yang diwarisi secara lisan dan telah disenaraikan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645. Menurut Kamus Dewan Bahasa mendefinisikan cerita rakyat ni merupakan cerita rekaan dari zaman dahulu yang disukai ramai dalam sesuatu masyarakat yang masih diceritakan atau diperdengarkan dan diturunkan daripada satu generasi kepada generasi lain secara lisan. Justru itu, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut tentang topik perbincangan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang panel yang tidak asing lagi untuk bersama-sama berkongsi ilmu dan pengalaman luas mereka dalam topik webinar iaitu cerita lisan jati diri suku Jakun pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya untuk mengenalkan panel kita yang pertama iaitu Dr. Muhammad Izaidi bin Yusuf yang merupakan pensyarah dari Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Bitara Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, dan inilah dia wajah Dr. Muhammad. Saya nak berkongsi sedikit atas belakang beliau dan dia berkelulusan Dr. Falsafah di UKM dalam bidang kajian warisan dan turut memiliki sarjana sastra daripada Universiti Melaya dalam bidang antropologi budaya. Dia mempunyai kepakaran dalam pengurusan warisan dan muzium sosial budaya. Kebanyakan daripada hasil kajian dan penyelidikan beliau memfokuskan kepada warisan dan budaya Melayu melalui aspek pembangunan, pengurusan dan kelestarian. Hebat orangnya. Jadi sesuai sangat dengan topik kita pada hari ini. Dan tentunya panel kita yang kedua, saya ingin perkenalkan Encik Umar Nazif bin Muhammad Kasim daripada Unit Muzium Orang Asli Warisan dan Budaya, dan beliau merupakan Ketua Unit Muzium Orang Asli Gombak untuk bahagian perancangan dan penyelidikan Jabatan Kemajuan Orang Asli atau singkatannya JAKWA. Apa khabar Encik Umar Nazif? Tak kedengaran suara Encik Nazif? Ya, saya. Alhamdulillah. Dengar dengan jelas. Saya nak kongsi jugalah mana Muzium Orang Asli itu matlamatnya adalah untuk mendokumentasikan sejarah silam ya masyarakat orang asli sebagai bahan sejarah melalui pengumpulan, pemeliharaan dan mempamerkan semua bentuk warisan budaya dan peninggalan orang asli untuk tatapan generasi ke generasi. Selain itu, muzium ini juga menjadi pusat pendidikan sejarah dan budaya serta latar belakang masyarakat orang asli di Malaysia. Ini pun juga orang hebat mana mengumpulkan segala data untuk diturunkan pada satu generasi kepada generasi yang lain. Jadi kita buka gelanggang kita hari ini dalam webinar pada kali ini cerita lisan jati diri suku Jakun. Saya nak buka bicara ini, nak tanyakan soalan kepada Dr. Muhammad Izaidi terlebih dahulu. Mana Dr. Izaidi mungkin boleh terangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan cerita lisan itu sendiri. Silakan Dr.
Terima kasih kepada Puan Aini dan juga Jabatan Warisan Negara menjemput saya dalam webinar berkaitan dengan cerita lisan orang asli Jakun. Dan dari situ saya ucapkan Assalamualaikum semua dan apa khabar. Okay, Waalaikumsalam. untuk berdasarkan pada tarifan ataupun definisi berkaitan dengan cerita lisan ini bukan satu yang lebih luas sebab dia melibatkan dua. Satu berasaskan kepada budaya dan satu lagi berasas pada sastra. Tapi boleh kita lihat dalam cerita lisan, kita boleh lihat dalam dua aspek yang sama. Sebab dia melibatkan dengan masyarakat yang memiliki ataupun yang mewarisi apa yang daripada generasi yang terdahulu berdasarkan kepada yang nilai tradisi berkaitan dengan kehidupan persekitaran mereka. Kalau jika dalam bahasa mudah, kita boleh lihat bahawa cerita lisan adalah lahir daripada persekitaran masyarakat terdahulu dalam masa mereka untuk mendapatkan satu bentuk hiburan ataupun dalam bentuk pengajaran berkenaan sendiri cerita lisan. Dan cerita lisan adalah satu yang bersifat kolektif, maksudnya berdasarkan bagaimana mereka menggunakan elemen persekitaran seperti cara kehidupan, cara mereka bekerja, cara mereka memburu pada waktu yang terdahulu berjemaah. Itu yang disebut dalam skop masyarakat orang asli. Kan? Itu tanam dan menanam dan juga berburu ataupun mengutip makanan di hutan. Bagaimana proses tersebut dan di situlah kita lihat bahawa cerita lisan ini adalah berhasil daripada elemen tersebut. Sebab dia lebih kepada bentuk pertuturan. Maksudnya disampaikan melalui cara bercakap. Di situlah satu alat pengantara kepada masyarakat terdahulu dalam bila mereka berkomunikasi ataupun dalam mereka berhubung dalam untuk mencapai ataupun menyampaikan sesuatu yang sama. Di sinilah berlakunya proses yang mereka miliki atau cerita yang mereka warisi daripada generasi terdahulu dan sampai kepada generasi kini. Dan bahasa cerita lisan ini boleh kita bahagikan secara mudah lah. Kita lihat secara yang bersifat negatif dan juga bukan bersifat direktif. Kita lihat bagaimana disampaikan kepada masyarakat. Dan kita buat masyarakat dahulu mereka lebih kata apa lebih suka ataupun lebih menerima cerita-cerita yang kata yang berkisah kehebatan ataupun yang menceritakan elemen luar biasa berbeza dengan mereka istilah bagaimana mereka untuk mengeluarkan diri mereka daripada kelompok ataupun daripada tukungan kehidupan harian mereka. Itulah satu cara untuk mereka sebagai inspirasi mereka. Dari situ lahirlah cerita lisan yang berkisah tentang berkisah juga tentang dewa-dewi, Tuhan ataupun Mhm. makhluk halus kan atau cerita asal-usul kan asal-usul binatang, asal-usul manusia, cerita yang dianggap suci bagi masyarakat tersebut dan juga cerita bersorak sejarah macam seperti mitos dan legenda. Di sinilah lahirlah bentuk bagaimana cerita lisan itu disampaikan kepada masyarakat. Secara umum adalah cerita lisan adalah hasil daripada corak kehidupan persekitaran daripada mereka dan dimiliki dalam kelompok mereka sendiri. Maksudnya setiap kelompok ada cerita lisan yang masing-masing. Okey, baik. Itu dia jawapan pembuka bicara daripada Dr. Yuzaidi. Dan sekarang ni kita nak tanya pula kepada Encik Nazif. Apa yang boleh kita gambarkan tentang budaya dan tradisi lisan dan warisan kaum orang asli Jakun itu sebagai mukadimah daripada Encik Nazif sebagai dalam sesi webinar pada kali ini? Baik, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Warisan Negara kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang panel untuk sesi kita pada pagi ini. Sedikit yang saya tahu mengenai cerita lisan ni, tradisi cerita lisan suku kaum Jakun ni adalah salah satu warisan unik yang diwarisi oleh suku kaum Jakun itu sendiri. Tradisi uh, uh, cerita lisan orang asli ni boleh digambarkan sebagai salah satu bentuk atau wadah yang berperanan untuk mendidik, menasihat dan pada
ada masa yang sama juga lah salah satu bentuk yang menghiburkan, yang disampaikan secara santai pada zaman dahulu. Cerita lisan ni boleh mencerminkan juga sebuah manifestasi dalam kehidupan dan gaya hidup serta orang suka berjakun, dan dia menjadi lambang kepada jati diri sukarelawan asli jakun itu sendiri. So yang Hmm. merangkumi kehidupan orang asli lah, kita boleh katakan sebegitulah melalui cerita lisan ni. Okey, baik. Terima kasih Cik Nazif. Dan kita kembali kepada Dr. Yuzaidi. Kita melihat juga daripada kajian juga pengumpulan data penyelidikan doktor sebelum ini, bolehkah kita tahu jenis-jenis cerita lisan yang terdapat dalam kaum orang asli Jakun dan apakah ciri-ciri keunikan yang terdapat pada cerita lisan kaum Jakun ini? Dan adakah mungkin terletak pada gaya bahasanya, teknik penyampaiannya, plot cerita ataupun terdapat ciri-ciri lain yang berkaitan? Doktor. Doktor, uh, Mike doktor. Okey, terima Ya. kasih. Okay, Puan. Ya. Berkaitan dengan cerita lisan orang asli Jakun ni, kita boleh lihat bagaimana dia terhasil. Kan, masyarakat yang hidup dalam persekitaran yang berlatarkan bukit, gunung, sungai, hutan. Di situ ia telah membentuk ataupun membina satu aspek pemikiran yang berdasarkan kepada alam. Itu lihat bagaimana kehidupan mereka tu begitu hampir, begitu dekat dengan alam, dan alam itu secara tak langsung juga telah memberi satu cerminan ataupun gambaran berkaitan dengan kehidupan pada masyarakat tersebut. Dan dari situlah masyarakat orang asli mereka mengambil ataupun menggunakan dan diterapkan dalam kehidupan di situ. Dan bermakna daripada alam itu telah lahirlah terhasillah cerita lisan yang berkaitan dengan kehidupan harian mereka. Dan kita lihat bahawa kehidupan harian mereka lebih kepada bersifat memungut, kan, menanam dan berburu. Itu juga memberi satu lagi sumber ataupun asas kepada pembentuk ataupun penghasilan cerita lisan. Jadi daripada situ lahirlah cerita berasaskan kepada mitos, dan yang kedua berasaskan kepada bersifat kemanusiaan. Dan kalau mitos lihat bagaimana, sebab kita lihat sedikit kepercayaan masyarakat asli pada waktu tersebut, kan, pada tu mereka percaya kepada elemen persekitaran berasaskan kepada bukit, gunung, hutan, pokok atau tumbuhan, haiwan. Di situlah mereka melihat dan mereka menggarapkan dalam untuk mengakhirkan cerita mitos yang berdasarkan apa yang mereka lihat tentang elemen semangat dan juga elemen makhluk halus, kan. Di situlah lahirlah satu cerita yang dinamakan cerita yang bersifat mitos, itu dipanggil cerita uh, mamak batin. Itu cerita utama asas kepada uh, perkembangan cerita tersebut. Dan begitu juga bila mereka untuk mulakan cerita yang lain, mereka akan gunakan mendahulukan dulu cerita mitos sebelum cerita-cerita bersifat kemanusiaan. Sebab mereka mereka melihat itulah satu pelindung ataupun satu sebagai yang beri satu penyelamat mereka, kan, dalam segala situasi sama ada dalam suasana kehidupan dan juga dalam keadaan bercerita. Maksudnya dapat membantu lakukan cerita ataupun penglipu lara masyarakat tersebut dapat menyampaikan cerita secara lancar, secara jelas, dan atau cerita dipanggil bersifat mitos. Dan jenis bersifat kemanusiaan ini biasanya yang berasas pada kehidupan harian mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan alam dan berinteraksi dengan masyarakat ataupun khalayak mereka sendiri. Di situlah lahir cerita seperti cerita Pak Halus, atau cerita bersifat kambing buta, dan juga cerita yang sering menjadi permintaan terutama generasi muda kadang-kadang adalah Siti Mujaidi. Sebab itu antara yang banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran mereka tentang dunia dalam dan juga tentang
dunia luar. Itulah cerita-cerita yang sering diceritakan oleh penulara ataupun pencerita dalam masyarakat mereka. Dan kita lihat situ lah, lihat bagaimana elemen yang menjadi penyiarkan menjadi yang menarik kepada rakyat pendengar, ya, terutamanya generasi kanak-kanak, kan, belia ataupun remaja lah, berlatahkan persekitaran mereka. Di situlah yang ditimbul dalam cerita tersebut, berlatahkan dan bagaimana persekitaran banyak mempengaruhi dan juga banyak membentuk pemikiran dan juga jati diri dan juga identiti masyarakat mereka. Di situlah penyidikan itulah yang antara yang menyebabkan cerita itu menjadi tarikan. Setiap cerita dia ada penyidikan masing-masing berdasarkan kepada plot cerita. Plot cerita macam berdasarkan pada konflik antara masyarakat orang asli dengan raja, atau konflik antara mereka sendiri, dan ataupun tentang kemiskinan, bagaimana mereka nak mengeluarkan diri mereka daripada kemiskinan ataupun untuk menjadi lebih sebagai satu sumber inspirasi mereka untuk mereka berjaya dalam kehidupan, yang bukan menggunakan haiwan itu sebagai satu contoh watak untuk mereka keluar daripada kumpulan tersebut. Maksudnya bagi dalam kelompok mereka, mereka dapat keluar keaslian dunia lebih kuat, dunia di sekitar mereka lah, terutamanya masyarakat Melayu yang berada di situ, yang banyak membantu mereka. Di situ saya tak langsung juga telah menunjukkan hubungan sosial dan juga ada cerita berdasarkan tentang kehidupan mereka dengan masyarakat luar, itu masyarakat Melayu. Dan cerita mereka lah, sebab cerita bila situ lahirlah pelbagai bentuk ataupun pelbagai yang wujud emosi. Sehingga bila cerita rakyat ni dia kena ada emosi, atau ada gaya penyampaian tu bukan hanya senada, dia kena bernada-nada. Maksudnya kena ada rasa sedih, gembira, kan, ketawa, itu rasa duka atau rasa marah. Maksudnya dia boleh mempengaruhi kalau ayat pendengar tersebut. Dan situlah kadang-kadang lagi cerita lisan tu lagi bertambah kekam, satu kata yang boleh memberi satu semangat kepada mereka untuk mendengar lagi cerita tersebut, walaupun sehingga kini pun kita lihat petutur ataupun pecerita semakin kurang, tidak ada pengganti, kan. Sehingga bagaimana cerita lisan yang ada dalam masyarakat asli aku ni adalah satu yang unik, yang penuh dengan pelbagai bentuk emosi dalam cerita tersebut, semuanya dengan cerita lisan masyarakat Melayu, terutama dalam cerita perkara, kan. Di sini lihat bagaimana hubungan tersebut bila berlaku interaksi sosial daripada dalam dan juga luar telah membentuk pelbagai cerita yang kata dapat memberi satu inspirasi kepada mereka tentang bagaimana untuk memaju lagi, untuk meningkatkan lagi, dan yang penting sekali bagaimana melahirkan lagi pemikiran falsafah mereka tentang persekitaran kehidupan mereka sendiri. Ya, baik. Baik, Doktor. Dan kita nak tahu juga daripada pihak Jakua sendiri, adakah Jakua ada membuat pengumpulan cerita-cerita lisan dari orang asli suku Jakun ni? Okey, untuk maklumat, Jakua sebagai pemegang taruh stakeholder untuk masyarakat asli di Malaysia ni, kita lebih kepada menjadi middleman untuk antara orang asli dengan pihak-pihak penyelidik lah yang tu. Setakat ni bahagian penyelidikan dan perancangan kita tak mengetahui, tapi kita membantu dan terlibat dalam kerja-kerja penyelidikan. Salah satunya untuk kawan Jakun ni, kita pernah terlibat dengan projek pengumpulan dengan Yayasan Gamuda. So kita, selain daripada tu, kita boleh lakukan kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk bantu mereka mendapatkan pengumpulan maklumat mengenai bahasa, termasuk juga cerita lisan orang asli suku Jakum di sini. Bagi pihak Jakwa lah, saya cakap sebagai stakeholder kepada masyarakat asli, kami memang melakukan sebarang usaha ke arah pemeliharaan budaya dan warisan orang asli, terutama suku Jakun. So memang kita maklum-alukan sebarang usaha, terutamanya kepada pihak universiti, NGO dan juga yayasan-yayasan yang berminat ke arah pelestarian warisan dan budaya.
Baik. Dan doktor merujuk juga kepada bidang ilmu sejarah budaya, bahasa dan kesusastraan di mana bagaimana sebenarnya cerita lisan ini dapat mencerminkan nilai kebudayaan dan juga jati diri masyarakat orang asli Japun. Okay, baik. Terima kasih Puan Amy. Berkaitan dengan dari segi pandangan saya lah bila kita melihat tentang bagaimana kita nak melihat tentang cerita lisan itu sendiri. Kita lihat bagaimana, sebab kita lihat bahawa setiap apa yang digambarkan dari cerita lisan itu sendiri yang telah menjelaskan mengenai kata sebagai gambaran ataupun cerminan kepada kehidupan masyarakat orang asli itu sendiri. Bagaimana kehidupan harian itu mereka digarap, dijadikan satu apa kata sebagai satu olahan cerita untuk beri kepada generasi mereka tentang bagaimana untuk menghadapi cabaran, rintangan dan juga bagaimana untuk beri satu sumber inspirasi yang lebih mudah ataupun pesanan pengajaran kepada generasi muda dalam untuk mengharungi kehidupan yang penuh dengan setiap perubahan. Bila berlaku perubahan, masa perubahan itu berlakulah muncullah teknologi kan. Di sinilah akan lagi muncul satu cabaran lagi kepada masyarakat tersebut. Dari sinilah dengan ada cerita lisan ni lah dapat membantu juga dapat mengangkat semula bagaimana mereka ataupun untuk mentabakkan uh, identiti mereka sendiri. Di sini pentingnya bagaimana untuk menjelaskan, menunjukkan bagi masyarakat luar tentang apa kehebatan dan apa yang mereka miliki itu adalah satu yang bermanfaat, satu yang dapat bersemangat yang sama seperti mana dengan masyarakat di luar lingkungan mereka kan. Ini penting di situ sebab kita lihat sebagai satu cara bagaimana mereka nak keluarkan daripada pengalaman kehidupan yang perit, maksudnya kan dalam kehidupan yang masih lagi dalam sektor pendidikan yang masih rendah, ekonomi rendah, hubungan sosial yang terhad kan, tinggal mendiami di kawasan pedalaman jauh daripada masyarakat luar kan, kecuali yang berlaku perkahwinan dengan masyarakat luar tu mungkin tidak ada masalah segi hubungan sosial ataupun segi itu sosial yang berada yang masih di tempat yang sama lahir di situ, proses pembesaran di situ kan hingga ke peringkat tua. Dari sini penting bagaimana mereka dapat menggunakan cerita itu sebagai satu daya sumber motivasi ataupun sumber inspirasi mereka dalam untuk mereka meningkatkan lagi taraf kehidupan mereka supaya mereka dapat seperti mana berdaya saing dengan masyarakat luar. Jangan hanya merendah diri ataupun atau terlalu takut nak berhubung dengan masyarakat luar. Kan di sini pentingnya perlunya ada penekanan tersebut dan betul juga sebagai dapat mengangkatkan diri mereka dalam dari darjah darjat ke masyarakat ataupun masyarakat orang asli itu sendiri. Itu penting. Cerita lisan tu kalau kita lihat itu teliti daripada awal satu cerita tu banyak bunyi elemen yang positif, elemen yang manfaat yang boleh kita guna, boleh kita keluarkan, kita jadikan satu sebagai nilai individu ataupun nilai masyarakat tersebut yang dapat membentukkan tentang siapa diri mereka, siapa masyarakat mereka. Di sinilah akan lagi mempuatkan lagi mereka dengan berdasarkan cerita lisan tersebut. Jadi kita sebagai macam saya sebagai pengkaji kita lihat yang satu sumbangan yang besar kalau kita lihat dari segi bagaimana cerita lisan itu dapat dijadikan satu sumbangan kepada pembangunan modal lisan, maksudnya satu yang relevan, satu yang masih lagi yang dapat memberi satu yang positif kepada perkembangan tersebut, sebab dia lah satu macam boleh dijadikan sebagai harapan kan, harapan bila dia mendengar ataupun kalau cerita lisan telah dibukukan dia dapat membaca dan dia dapat menghayati apa yang ada kandungan dalam cerita tersebut. Di situ akan lagi memberi semangat semangat membara, semangat yang dapat lagi mengangkatkan diri mereka seperti mana dengan masyarakat yang mereka lihat di luar tersebut. Itu penting bagi jangan untuk mengelakkan bahawa
sikap yang negatif lah, seperti merendah diri itu yang selalu yang menyebabkan kita ketinggalan jauh. Jadi kita kena ada satu sokongan ataupun harapan kan daripada tersebut. Di sinilah sokongannya daripada cerita lisan tersendiri. Kita perlu diangkat, dijadikan satu bahan utama dalam untuk kita menceritakan bagaimana generasi terdahulu mereka mewarisi dah sampai ke generasi kini. Itulah tujuannya sebagai satu nasihat selain pada bentuk hiburan. Itulah bagaimana kita lihat harapan, impian dan keinginan itu adalah penting dalam untuk kita meningkatkan kita punya identiti dan juga jati diri. Itu juga mana-mana masyarakat yang hidup dalam lingkungan kelompok mereka. Itulah segi pandangan saya lah tentang apa yang berkaitan dengan cerita lisan. Okey, baik. Dan Encik Nazib, adakah terdapat manuskrip atau transkripsi atau dokumentasi yang telah pun dihasilkan berdasarkan kepada penyampaian cerita lisan orang asli untuk dijadikan rujukan atau bukti kewujudan cerita lisan orang asli suku Jakun ini? Ya, saya nak highlightkan ada 2 buah buku yang diterbitkan oleh Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara KKN, bertajuk Cerita Lisan Jakun dari Lembagan Endau Rupin. Buku ni memang dia dapat daripada penutur cerita lisan sendiri lah, iaitu Pura Taman. Dia memang penduduk Sukau Jakun di Kampung Sungai Mok, Kuala Lumpur, Pahang. Dan kalau saya cerita ni memang kita boleh tengok dalam tu ada macam-macam cerita awang buang, kambing buta, mamak batin, Pak Salus. Dalam tu semua merangkumi lah. Lagi satu sebuah buku lagi yang saya recommend adalah tahun 2014 diterbitkan oleh UKM bertajuk Pura Taman Warisan Penglipur Hari Jakun. Yang ni lagi lah, Pura Taman sama juga kita dapat daripada penutur dia, Pura Taman di kampung yang sama juga. So 2 buku ni boleh jadi rujukan lah untuk, dan juga salah satu bukti untuk orang luar nak tengok, nak tahu lebih lanjut mengenai tulisan suku kaum Jakun ni. Okey. Dalam konteks warisan budaya, Doktor, terdapat pelbagai bentuk genre dalam kesusasteraan lisan di alam Melayu. Ada cerita lisan yang panjang dan dituturkan oleh seorang tukang cerita yang biasanya dipanggil sebagai penglipur lara. Bagaimana cara pengekalan seorang penglipur lara ini dalam kalangan masyarakat orang asli sendiri? Adakah terdapat kriterianya yang tersendiri bagi seorang penglipur lara? Okay, terima kasih Puan ini. Berkaitan dengan penglipur lara, kita lihat penglipur lara ni semakin berkurangan kalau kita rujuk pada senarai warisan pun. Kan? Tokoh warisan hidup ada tinggal yang daripada di Perlis. Kan? Ada seorang tu yang mewarisi cerita ataupun punya bakat yang hebat yang dia miliki daripada arwah bapa beliau kan. Di situlah bagaimana beliau mewarisi cerita tersebut daripada kecil sehinggalah dia menjadi seorang penglipur lara yang begitu hebat dalam bidang tersebut. Nah, bagi itu dalam segi aspek tersebut ataupun sebagai kita nak menyesuaikan ataupun biarlah memulai satu usaha yang kuat, satu usaha yang perlu tumpuan yang begitu yang perlu kita lihat ialah bagaimana dia minat. Minat tu yang penting sebab kini kita kalau dulu pelajari berdasarkan kepada ada upacara ritual kan, ada upacara proses kimia asap kan, asap kepada pelajar. Tapi sekarang generasi kini kita lihat bagaimana kalau kita lihat mereka pelajari berdasarkan secara mengambil masa yang lama untuk mereka menghafal ataupun mereka untuk mempelajari setiap ataupun untuk memahami setiap cerita lisan tersebut. Di sini bagaimana dia memerlukan satu minat yang tinggi
betul-betul yang mendalam ataupun yang mendapat galakan ataupun daripada masyarakat ataupun daripada keluarga individu tersebut dia penting. Sokongan tu penting. Mana di sinilah akan lagi memberi lagi semangat kepada individu tu untuk mempelajari ataupun untuk mengekalkan. Maksudnya jika ada bagaimana pencerita di kalangan masyarakat orang asli Jakun kan, dia diberi satu penghormatan yang tinggi dalam masyarakat. Di sinilah menunjukkan bahawa satu di mana beliau berada di status yang tinggi dalam masyarakat tersebut di samping dengan Tok Latin kan. Bagaimana di sinilah keperluan dia daripada sokongan masyarakat ni lah akan memberi untuk mengekalkan lagi. Itu dari segi dalam masyarakat. Tapi yang pentingnya bagaimana yang perlu ada lah bila kita nak mempelajari ataupun untuk menguasai lah dia perlu ada minat dan juga bakat serta ada hubungan dengan pegiat itu sendiri. Maksudnya dia sama-sama ada dalam ahli keluarga ataupun dalam kalangan masyarakat tersebut. Sebab dia memerlukan proses mendengar atau proses memerhati atau proses memikir dan juga proses penyampaian kan. Sehingga bukan proses-proses dia lah yang akan menyebabkan satu untuk kita mempelajari untuk menghafal tu masa-masa yang lama. Dia memerlukan satu semangat yang kuat pada individu tersebut, bukan hanya datang begitu saja, kecuali dia memang daripada keluarga dan juga dia mudah untuk menerima itulah kata bakat yang ada dalam diri tersebut. Maksudnya warisi daripada generasi daripada keluarga. Ya, di situlah pentingnya bagaimana untuk mereka dapat mengekalkan cerita tersebut. Dan bila kita, tapi dalam masa kini, bila kita lihat dan bila kita perhatikan, generasi kini pun semakin kurang untuk mempelajari disebab apa tadi cara mengambil masa yang lama proses mempelajari tersebut. Dan proses juga memerlukan kekuatan yang kuat segi mental dan juga jasmani ya, ataupun fizikal individu. Dan itu juga dia memerlukan daya ingatan ataupun daya ingatan kuat lah untuk menghafal cerita-cerita tersebut. Sebab dia memerlukan masa kan. Dan sinilah kita lihat bagaimana menyebabkan cerita ataupun akan berlaku memberi satu kesan yang kurang baiklah kepada perkembangan cerita lisan. Dia tidak ada pihak mengambil tindakan ya, ataupun masyarakat itu sendiri tidak melihat kepingan tersebut. Di sini akan memberi satu kesan kepada mungkin cerita lisan itu semakin hilang maksudnya daripada pencerita, tapi dari segi dokumentasi itu mesti ada. Tapi dari segi individu sendiri mungkin kita akan lihat semakin hilang sebab tidak ada pengganti, tidak ada pelapis. Dan sinilah perlunya sokongan keluarga ataupun sokongan masyarakat tersebut membantu dalam untuk mengekalkan lagi tradisi cerita lisan dalam masyarakat orang asli itu. Okey, baik. Dari perspektif JAKUA pula yang boleh dikatakan agensi yang paling dekat dengan komuniti ini, mana seperti yang sedia maklum, cerita lisan ini merupakan warisan generasi terdahulu dan bukanlah cerita yang hanya bersandarkan kepada dongeng semata-mata. Jadi oleh itu menurut pandangan Cik Nazif, bagaimanakah sebenarnya cerita lisan ini memperlihatkan atau menjadi refleksi kepada kehidupan masyarakat orang asli Jakun? Okey, cerita lisan suku kaum asli Jakun ni memperlihatkan pelbagai sisi kehidupan kaum Jakun itu sendiri. Melalui cerita lisan ni kita boleh tengok salah satunya lah kelangsungan hidup yang membentuk jati diri suku kaum Jakun itu sendiri. Lepas tu kita boleh tengok juga melalui cerita ni dia menanam rasa sayang dan menyayangi antara kelompok masyarakat suku kaum Jakun itu sendiri. Selain daripada itu, kalau kita tengok, dia memperlihatkan falsafah pemikiran dan kehidupan mereka yang berteraskan sekitaran pada waktu yang berdekatan dengan Bukit Bukau dan hutan belantara. Maksud saya adalah semula jadilah disebabkan tempat tinggal dan mereka punya background di situ. Lepas tu kalau kita tengok dia pun berkait dapat dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Peristiwa yang berlaku di sebagai tujuan untuk peristiwa-peristiwa tu boleh
dijadikan cerita untuk memberi panduan dan pengajaran pada komuniti masyarakat asli tu, supaya kita tak macam orang Melayu punya ni lah, folklore pengikut lara untuk dalam semua tu kan. Kita tengok dia ada persamaan. Orang asli ni dia orang Melayu, dia punya karakteristik pun ada persamaan juga kalau kita tengok. So kalau nak tengok cerita yang awam miskin, Siti Mulyadi, Pak Sahalus, Awang Buang, Kami Buta, Mamat Matin ni, dia punya uh, keras berkait rakat lah dengan kehidupan masyarakat orang asli tu. Memang kita orang asli tinggal di dalam hutan belantara, di uh, Bukit Bukau. So benda tu tak boleh nak, memang berkait rapat dengan, dia memang dekat dengan komuniti orang asli tu sendiri. Tapi kita tengok betapa uh, uh, mereka dapat menggarap semua benda yang berlaku di sekeliling dalam satu sebuah cerita tulisan. Itu amat menarik bagi saya. Mungkin setiap suku tu dia ada cerita-cerita folklore untuk mereka masing-masing. Tapi yang Jakun ni pun, masyarakat Jakun pun mempunyai versi yang boleh lah. Yang kita rasa memang sekarang ni memang betul apa yang Prof cakap, Dr. cakap tu, semakin diancam keputusan sebab generasi sekarang ni dia orang dapat akses kepada hiburan. Okay. Kita tengok TikTok semua tu. Pada zaman dahulu kita tak ada, memang tak ada benda ni. So cerita lisan ni salah satu wadah lah pada waktu zaman dulu. Disebabkan kemajuan teknologi, kita tengok benda cerita lisan dah semakin pudar dan tidak mendapat tidak menarik perhatian generasi yang baru lah. Kerana itulah adanya webinar seperti ini supaya ada banyak timbul kesedaran dalam kalangan masyarakat, dan kita tahu bahawasanya warisan cerita lisan orang asli pun sangat jarang diutarakan, terutama sekali dalam bidang kesusastraan. Sedangkan cerita ini dan mereka adalah sebahagian masyarakat di Malaysia yang kaya dengan pelbagai khazanah warisan yang istimewa dan memiliki keunikan tersendiri. Dan menurut pendapat doktor, mengapakah cerita lisan ini kurang mendapat perhatian pelbagai pihak, Dr. Jadi? Okey, terima kasih Fahimi. Dari segi pandangan saya lah ataupun pendapat saya, kenapa cerita lisan ni kurang mendapat perhatian dari pelbagai pihak, dan apa saya lihat pertama lah berkaitan dengan kurangnya pendedahan pada peringkat umum. Maksudnya cerita lisan ni tak banyak diterjemahkan ataupun tak diadakan persembahan ataupun penceritaan kepada kelayak umum, terutamanya kepada masyarakat luar daripada orang asli. Yang perlu ada, jadi situlah kita perlu untuk beri lagi pendedahan tu penting, sebab di situlah kita dapat tahu sama ada apa itu yang ada dimiliki, apa yang kepunyaan masyarakat tersebut. Dan lepas selarinya dengan kemudahan sekarang kan, dengan dengan teknologi media ataupun dengan media sosial, itu yang pentingnya untuk kita beri pendarahan sendiri kan. Maksudnya kita boleh dari segi yang paling mudah, paling cepat sekali adalah TikTok tu, paling cepat, paling mudah viral. Kalau di-appkan dalam TikTok ataupun di viral dalam TikTok, saya bagi pandangan saya memang tak ada masalah. Ramai akan lebih ingin tahu lagi apa itu cerita lisan orang asli. Sebab itu satu perbezaan ataupun satu yang unik berbanding dengan apa yang masyarakat luar lihat harian dengan pengaruh-pengaruh di luar kan. Nah, dari sini kita lihat bila ada kurang pendedahan kepada masyarakat, saya tak rasa juga kurang mendapatlah daripada masyarakat luar mengenai apa itu cerita lisan, kecuali mereka terbabit dalam dunia akademik kan, ataupun dalam penyelidikan berkaitan dengan pengajian. Di situlah bagaimana hanya dalam kelompok mereka yang sendiri. Selain itu kita lihat tentang pelapis itu sendiri. Sebab cerita lisan ni bila tidak ada pelapis, saya tak rasa juga dia akan semakin sepi, semakin suram kan, ataupun semakin kalau bahasa mudah semakin pupus lah. Maksudnya tidak ada pelapis di sini lah, lagi menyebabkan lagi cerita lisan orang asli, terutamanya masyarakat orang Jakun itu sendiri akan hilang dari tengah zaman.
yang hanya ada dalam bila dalam dokumentasi hanya pihak tertentu saja yang cikgu ambil, terutama dari segi pihak akademik ataupun pihak penyelidik hanya yang melihat kan, tapi masyarakat luar daripada lingkungan tersebut mereka tidak mengetahui tentang mengenai apa mengenai arsitek lisan itu sendiri. Itulah maksudnya bila ada pelapis dia akan sentiasa akan ada penyambungan tentang arsitek lisan. Di situlah akan sentiasa kata menjadi hebahan setiap tempat, setiap majlis, sama ada majlis rasmi ataupun majlis yang tidak rasmi kan, bila ada setiap pertunjukan ataupun pencitraan tersebut mana dalam pengepulara kan, siasa diadakan setiap persembahan dalam masyarakat Melayu kan. Di sini pentingnya perlu adanya usaha yang sama juga lah untuk mengangkat cerita lisan ataupun ke arah yang lebih mana dengan cerita lisan dalam masyarakat luar daripada lingkungan masyarakat orang asli. Dan begitu juga kita boleh lihat tentangnya dari segi kekurangan ahli akademik ataupun penyelidik dalam bidang folklore ataupun cerita lisan itu sendiri kan. Di sini juga menjadi satu kekangan lah bagaimana untuk memberi satu tumpuan ataupun untuk kata sebagai untuk memberi satu untuk memperluaskan lagi kajian ataupun mengenai cerita lisan, sebab mereka tekangan dengan masa, tekangan dengan aktiviti lain. Di sini akan menjadi satu lagi juga boleh menjebak kepada faktor kepada kurangnya pendarahan cerita lisan itu di peringkat yang lebih sewajarnya, maksudnya boleh dibawa ke di peringkat peringkat antarabangsa. Itu penting lah sebab kita lihat dengan dasar UNESCO itu sendiri kan, menggalakkan setiap pihak berwajib ataupun pihak yang bertanggungjawab dapat membawa cerita lisan itu kepada untuk dipertontonkan ataupun untuk dipersembahkan kepada masyarakat luar. Itu sebab kita lihat bagaimana inilah proses dunia tanpa sepadan ataupun globalisasi. Maksudnya mereka sekarang masyarakat boleh lihat secara langsung daripada internet ataupun daripada itulah media sosial itu sendiri. Itu penting. Di sini mudahkan dapat lagi memberi lagi cerita lisan itu seperti mana yang kita harapkan tentang kewujudan cerita itu dalam masyarakat dalam dan juga masyarakat luar itu sendiri. Dan begitu juga saya lihat sebagai ahli akademik, saya lihat pelajar pelajar dalam di peringkat IPT pun semakin kurang memberi tumpuan pada kajian berdasarkan pada cerita lisan. Yang itu maksudnya mereka melihat biasanya bila saya bertanya kenapa tak nak buat cerita lisan atau folklore mereka dengan masyarakat asli, mereka melihat satu adalah jauh dan kedua adalah kewangan. Di situ mereka melihat dua sumber ni yang menjadi menyebabkan mereka kurang untuk mengkaji cerita lisan. Kalau cerita lisan Melayu tak ada masalah, mereka pergi kampung kampung berdekatan tak perlu masuk ke dalam kan, yang memerlukan antara 40 km 60 km bermalam lama kan. Dari situ yang menyebabkan mereka rasa memerlukan kewangan sebab bila pelajar buat latihan ilmiah di situ mereka menggunakan sumber kewangan mereka. Di sinilah menyebabkan mereka kurang untuk beri perhatian juga dapat sambutan lah. Bagi saya lah satu kerugian juga lah segi maksudnya kalau betul minat dengan kajian ataupun berkaitan dengan tulisan, mereka akan buat apalah kan, apa yang boleh membantu kan, boleh menyokong kan, boleh berhubung dengan pihak jabatan orang asing sendiri kan untuk mendapatkan nasihat ataupun pandangan ataupun apa yang boleh mereka perolehi pada jabatan tersebut. Itu penting lah. Di sini juga saya lihat kita perlu juga beri tahan lah ataupun kepada pelajar peringkat pra-siswaza ataupun peringkat sejarah muda tentang kepentingan cerita lisan. Di sini adalah penting sebenarnya dengan cerita lisan
masyarakat yang mereka lihat ataupun mereka Ya. kaji. Okey, Dr. Zazi. Kalau isu jarak dan juga kos menjadi perkara yang membimbangkan dalam kalangan pelajar-pelajar ini, maka sesuatu harus dilakukan. Dan saya fikir seperti mana Cik Nazif awal tadi dah sebut, maknanya kalau mengalu-alukan pihak-pihak yang nak datang buat kajian dan sebagainya, pasti ini merupakan satu perkara yang tangan terbuka lah untuk mereka pelajar-pelajar untuk pergi dan bersama-sama dengan JAFWA dalam soal ini. Dan apabila kita bercakap juga tentang tradisi lisan yang merupakan satu konsep yang merujuk kepada segala bentuk kesenian dan kepakaran sesuatu masyarakat. Mana kepakaran tersebut dimiliki oleh sesuatu masyarakat dan bersifat tempatan, yakni secara tidak langsung, secara tidak meluas sebenarnya dan hanya diketahui oleh masyarakat pemilik sahaja. Jadi adakah Cik Nazif melihat terdapat perbezaan ketara tentang penerimaan dan sensitiviti masyarakat orang asli Jakun masa kini dan dahulu berkaitan dengan budaya penyampaian cerita lisan ini? Okey, pada pandangan saya memang masa kini kita tak dapat nafikan lah kemajuan teknologi dan globalisasi banyak mengubah corak penerimaan orang asli kepada cerita lisan generasi-generasi baru ni lah. Kalau tengok zaman dulu akses teknologi tidak tak ada lagi, bukan semua orang dapat formal education, pendidikan formal. Jadi dengan generasi yang baru ni yang mendapat pendidikan dan tak logik lah, diorang tak rasa cerita ni disebabkan perception tu menjadikan cerita lisan ni dah jadi tak popular berbanding dulu. Dan tengok dia memang terus pudar without tak ada pewaris lah, tak ada pelapis. Ni berbeza lah dengan zaman, cakap kalau nak banding dengan zaman dahulu, penerimaan masyarakat zaman dahulu disebabkan bukan semua orang dapat akses pendidikan, teknologi pun masih belum meluas lagi. Jadi masyarakat zaman dulu memang menerima cerita lisan ni sebagai untuk membentuk. Kalau tengok cerita lisan ni, kalau kita guna medium TikTok. Lagi satu saya nak sebut, kalau kita tengok animation pun salah satu bentuk untuk mudah orang nak dapat akses cerita lisan folklore ni. Saya rasa satu salah satu medium yang kita boleh kita boleh utarakan lah, kita boleh bersama dengan pihak-pihak berkepentingan, JKKN ke atau Kementerian Komunikasi, untuk mengangkat cerita-cerita lisan dalam bentuk animasi supaya mudah mendapat tak menarik perhatian lah orang buat audience. Kita tak nak masyarakat suku Jakun je yang tahu pasal benda ni. Kita lebih meluas pada itu salah satu lah. Lagi satu, disebabkan kita tahu masyarakat orang asli Jakun pun dah mengalami evolusi dari segi kemajuan, dia punya pemikiran pun dah berbeza disebabkan globalisasi. Harus mengajak cara tak formal lah. Mungkin dengan program masyarakatan pun kita boleh terapkan tandingan cerita lisan. Tak adakah satu platform untuk menarik generasi-generasi baru ni, sebab kita tahu dia tak ada pelapis satu. Yang ada sekarang ni pun kita tak tahu ada orang akan ni lah kan, so memang diancam kebusan. So kita perlu adakan salah satu cara lah untuk menyuburkan cerita lisan ni agar dia terus tidak pudar dan tidak lekang, kulit panas tidak takut di hujan. Itu. Ya, baik. Sebab kita lihat generasi muda, terutama sekali juga dalam kalangan masyarakat orang asli itu sendiri, sememangnya juga terdedah kepada kemajuan teknologi. Jadi itu yang kita risaukan, bahawa tidak ada kesinambungan dari segi keaslian juga warisan yang dibawakan daripada nenek moyang yang terdahulu. Jadi itu perkara yang tak boleh kita nafikan. Tetapi sesuatu boleh lakukan untuk memastikan mana setiap warisan, terutama sekali bagi cerita lisan ini akan dapat diteruskan daripada generasi ke generasi. Seperti mana disebut oleh Cik Nazif, kena ada usaha dilakukan
ada pertandingan ke, ada apa tulisan dan sebagainya, mungkin di situ boleh menarik perhatian orang-orang muda ataupun masyarakat orang asli dalam kalangan pedia dan muda ini. Baik, dan pada waktu ini sebenarnya kita nak berhenti berehat seketika bagi menyaksikan sedikit bingkisan video daripada Jabatan Warisan Negara untuk para penonton yang sedang mengikuti webinar kita pada waktu ini. Dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk berkongsi lebih banyak lagi berkaitan dengan apa yang kita sedang kongsikan dan kita bincangkan berkaitan dengan cerita lisan jati diri suku Jakun. Jadi jangan ke mana-mana, kita berjumpa lagi selepas ini. Anok lembu makan padi, anok cino main gelamon, lagu baru silih berganti, lagu lama lupa zaman. Dari Dewan Kampung Apilaran, semua dari kumpulan Indrapura mempersembahkan ronggeng dengan lagu joget melayang. Silakan. Lupa segala
Okey, baik. Kembali kita bawakan webinar Warisan Tidak Ketara 2023 untuk siri ke-8, cerita lisan jati diri suku Jakun. Tadi dah banyak kita bincangkan, kita bawakan lagi perbincangan kita bersama dengan dua tetamu pada waktu ini dan kita nak teruskan dengan persoalan kepada Dr. Mauiz Zaidi. Kita tahu bahawasanya cerita lisan ni kan mempunyai etika protokol dan pantang larangnya dari segi penyampaiannya. Itu secara umum kita tahu. Tapi adakah benar sebenarnya, Doktor? Okey, terima kasih Puan Hani. Dari segi etika protokol ni, masyarakat kampung Melayu pun tak ada. Bila dah cerita dalam buat persembahan. Begitu juga dengan masyarakat Rasli sebab mereka hidup dalam keadaan yang bersama, berkongsi bersama kan, atau masyarakat yang hidup kejeranan, saling hormat, menghormati antara satu sama lain kan. Begitu juga dalam cerita lisan, bila dalam penyampaian penceritaan oleh pencerita kan. Dia tidak ada satu protokol yang khusus. Cuma mungkin bagi pada pencerita tu dia perlu lalui lah satu proses, proses ritual lah bagi dia lah, bagi pencerita tu sebagai untuk dia dapat ketenangan, dapat rasa bersemangat dalam untuk mencerita. Sebab dia lah satu bentuk cerita yang untuk dia dapat mengingati semula jalan cerita kan, cerita proses-proses yang perlu dia lalui untuk dia kepercayaan lah, untuk pertama lah untuk mengimbangi ataupun untuk mendampingi lah makhluk halus ataupun semangat yang berada di sekitar kawasan tersebut, sebagai untuk mengelakkan berlaku gangguan ataupun berlaku kerasukan ataupun boleh menyebabkan cerita yang sampai tu dia pecerita dulu tidak ingat atau putus-putus. Itulah proses awal bagi individu. Dari segi protokol, memang kalau kini memang apa yang saya faham dan apa saya lihat, memang kini memang tak ada lah. Yang biasa pecerita tu dia akan berdasarkan apa dia nak ceritakan, mengikut apa yang dia untuk dia rasa dia mudah untuk menyampaikan penceritaan tersebut. Itu penting lah untuk menunjukkan, terutamanya dalam dilihatlah segi kelayak pendengar siapa. Kalau kanak-kanak dia akan menceritakan cerita-cerita bersifat jenaka dan dia cerita bersifat binatang, cerita binatang kan, untuk memberi satu keseronokan, kegembiraan kan, ataupun untuk boleh dapat mengingatkan kepada golongan kanak-kanak itu tentang corak kehidupan, tentang kehidupan yang perlu mereka lalui daripada cerita-cerita tersebut. Itu penting lah. Maksudnya tidak ada protokol yang etika khusus lah dalam untuk menyampaikan cerita. Dan kebiasaannya pencerita ini akan berada di kawasan, berada di ruang hadapan, kawasan yang lapang ataupun di ruang tengah rumah, di rumah penjuru rumah, untuk biar khalayak itu dapat berada berdudukan
hampir dan juga menghadap dengan beliau dalam cerita tersebut. Itu pentinglah untuk memberi satu ruang yang ruang tersebut boleh diisi oleh pendengar yang berminat dengan cerita yang nak disampaikan, ya, ataupun cerita yang ditunggu oleh peminat cerita lisan tersebut. Itu maksudnya itulah maksudnya dia akan berada di situ dalam keadaan duduk yang bersopan, yang dan juga dan juga dapat menyampaikan cerita itu dengan teratur. Maksudnya begitulah caranya bagaimana uh, cerita lisan itu dapat disampaikan, dapat dinikmati oleh rakyat pendengar, terutamanya golongan kanak-kanak, untuk mereka mendengar, untuk mereka memikir ataupun untuk memahami cerita apa yang disampaikan. Maksudnya tidak ada hubungan jarak sosial tinggi. Maksudnya interaksi sosial itu baik. Maksudnya hubungan antara peserta dengan pendengar itu adalah satu hubungan yang baik. Maksudnya tidak ada batasan, tidak ada perbezaan dari segi kedudukan tersebut. Itu nak menunjukkan bahawa mereka hidup dalam keadaan yang sama, dan kesepaduan dalam komuniti mereka, dan juga menggambarkan tentang bagaimana mereka menghormati antara pencerita dengan akademian. Setiap tu ada peranan, ada fungsi mereka dalam masyarakat. Itulah pentingnya. Tapi dari segi Patah Larang tu memang apa yang dari segi pandang saya memang tak ada Patah Larang lah. Yang ada pada pencerita itu sendiri lah, bagaimana dia nak mengamar, bagaimana dia nak menukarkan cerita dalam memori beliau, kan, dalam ingatan beliau, kan. Di situlah hal yang perlu ataupun yang tak perlu yang dilakukan oleh peserta. Itulah penting lah. Yang dari segi karya pendengar, bagi itu ada semua jangan ganggu pecerita, sudahlah. Bila ganggu akan beri satu akan akan mengalanglah kelancaran nak mencerita tu, kan. Dia tersangka-sangka. Itulah segi pertalaran lah. Yang penting sekali tu bagaimana pecerita dapat sampaikan cerita itu dalam keadaan yang baik, yang sempurna, keadaan yang dapat memberi satu nilai pengajaran. Itu yang penting lah kepada layak pendengar, terutamanya generasi anak dan dia lah sebagai penerus kepada generasi masyarakat tersebut, dan bagaimana untuk menghadapi dunia yang cabaran, dunia luar yang penuh persaingan, dan juga masyarakat komuniti itu orang asli juga dalam menghadapi mengenai hubungan dengan teknologi, teknologi dan media sosial. Itu lah banyak memberi satu sebagai satu penggunaan ataupun satu kata apa sebagai boleh memberi satu menghalang, kan. Buat keupayaan untuk memiliki teknologi pun mungkin memerlukan kos yang tinggi, kan. Di situlah kita lihat bagaimana itu antara yang juga boleh kita jadikan sebagai satu cara lah bagaimana kita nak memberi golongan generasi muda tentang keperluan perkara tersebut. Oh, itulah betul. Kalau secara umumnya bagi seseorang tukang cerita Patah Larang ni lah, jangan potong cerita saya. Ni tidak. Nanti baru nak masuk cerita, baru nak beremosi, baru nak bagi dia punya rasa tu, kan. Tiba-tiba ada yang tanya, lepas tu. Ya. Kamu di macam tu. Tu Pantang Larang ni sebenarnya secara umumnya, kan, bagi seorang tukang cerita. Membaca, kan. Membaca tu lain. Ya. Ini cara ingatan, tadi lain punya proses. Betul. Ya, betul. Pengarang itu dia ada seni dia yang tersendiri, dan tidak ada bacaan-bacaan yang macam kita baca je. Dia ada penceritaan emosi wajahnya sekali tu. Okey, dan kita kembali pada Encik Azif pula berkaitan dengan cerita lisan orang asli ni. Apa sebenarnya kepentingan cerita lisan ini dalam kalangan masyarakat orang asli itu sendiri, dan bagaimanakah penyampaian cerita lisan kaum Jakun ini akan memberikan keuntungan kepada mana-mana pihak selain daripada kaum orang asli suku Jakun itu sendiri? Encik Nazif, mikrofonnya tidak dibuka. Hello, dengar tak? Dengar, okey. Jauh pula suara dia berbanding daripada tadi, Encik Nazif. Tadi check balik lah yang device yang baru tu. Boleh dengar Encik tak? Okey. Cuba sekali lagi, Encik Nazif.
Okey, cerita lisan. Cantik. Okey. Okey, Okey. okey. Cerita lisan suku kaum Jakun ni amat penting sebagai salah satu identiti kepada suku kaum masyarakat Jakun sendiri. Ya. Kalau kita tengok cerita lisan ni mengandungi elemen pengajaran dan nasihat. Dia juga menerapkan nilai-nilai budi yang boleh membentuk pemikiran dan jiwa jati diri kaum orang asli. So keuntungan pada pihak selain daripada kaum Jakun tu kita boleh menghebahkan cerita-cerita ni yang kita tahu cerita lisan ni mengandungi penerapan nilai-nilai yang boleh dijadikan pengajaran dan boleh diterapkan kepada masyarakat umum lah. Kita tengok dengan salah satunya dengan penerbitan buku setakat ni kita setakat mendokumentasikan untuk penerbitan mungkin untuk menteri to the bigger audience kita boleh gunakan medium yang lain untuk menghebahkan lagi nilai-nilai untuk membentuk asasiah masyarakat kita, terutamanya masyarakat Jakun itu sendiri. So ini adalah salah satu identiti yang perlu dikekalkan dan masyarakat Jakun perlu bangga dengan warisan cerita lisan. Okey, Dr. Yuzadi selaku seorang pensyarah dalam sektor pendidikan dan penulisan. Jadi apakah usaha yang dilakukan dalam mengangkat nilai warisan dalam budaya penyampaian cerita lisan bagi kaum orang asli Jakun ini? Ada? Okey, terima kasih. Untuk kita mengangkat ataupun untuk mengadakan satu usaha lah dalam untuk bagi cerita lisan ini berjaya ataupun berada di peringkat yang sewajarnya seperti mana dengan cerita lisan Melayu yang lain lah. Sebab kita, bagi saya lah, inilah kita cuba menjadikan bahan ataupun kandungan cerita lisan itu sebagai satu bahan untuk bahan cerita ataupun untuk jadikan untuk digunakan di peringkat sekolah ataupun di peringkat institut mengajar tinggi. Itu penting sebagai satu cara untuk kita beri atau lagi pendedahan usaha tersebut. Inilah bermula daripada sektor pendidikan itulah akan dapat lagi memberi lagi dapat menyokong kepada pembangunan cerita itu supaya dia sentiasa kekal ataupun sentiasa berada dalam keadaan yang kita haraplah, maksudnya tidak hilang. Maksudnya cerita lisan itu kita mudahkan dalam bentuk cerita yang lebih mudah difahami dan mudah untuk diikuti oleh pelajar terutamanya di tingkat sekolah rendah. Maksudnya bahan itulah penting untuk jadikan satu sebagai contoh ataupun satu panduan dalam untuk kita menyampaikan berkaitan dengan nilai ataupun berkaitan dengan aspek aspek berkaitan dengan semangat, identiti ataupun jati diri itu penting. Sebab itulah kandungan cerita itu boleh kita digarapkan dalam bentuk yang lebih mudah atau mudah difahami, juga akan lagi mengekalkan cerita lisan itu berada di peringkat di peringkat yang sewajarnya lah. Itu juga kita boleh juga sekarang usaha tengah cuba isi cerita itu untuk dijadikan sebagai untuk dijadikan kandungan kepada skrip ataupun untuk pelajar, terutamanya pelajar di program di perseratan di Bintara Melayu. Kita juga telah cuba jadikan untuk drama ataupun teater sebagai satu cara untuk mereka membuatkan persembahan berdasarkan kepada olahan ataupun cerita tersebut. Maksudnya kita cuba terapkan cerita lisan tersebut dalam bentuk lakonan. Maksudnya dilakon dalam di atas pentas atau dalam bentuk cerita. Itu penting. Itu bagaimana kita dapat
memberi usaha yang penting, usaha dalam untuk kita berjayakan untuk meningkatkan lagi cerita lisan. Maksudnya dia akan sentiasa bersambungan, ada pihak yang boleh mengurus dan boleh juga yang dapat menelaraskan lagi tentang usaha tersebut. Begitu juga dari segi saya lihat juga dari segi kami juga pelajar buat kajian dekat doktor falsafah berkaitan dengan cerita lisan, bagaimana mereka cuba dianimasikan dalam bentuk digital, bagaimana nak kita lihat proses tersebut dalam bentuk cerita-cerita yang dapat memberi manfaat lagi, dapat memberi sumbangan terutamanya dalam bila kita nak meningkatkan lagi nilai dan juga sikap bertanggungjawab kita dalam satu masyarakat. Itulah bagaimana antara usaha yang cuba pihak saya atau pihak akademik cuba lakukan lah dalam untuk memberi satu sumbangan dalam untuk meningkatkan cerita lisan tersebut berada di tempat ataupun yang bersama dengan setara dengan cerita-cerita lisan daripada masyarakat lain. Baik, dari segi aspek akademik juga penulisan ada usaha yang dilakukan. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu secara umumnya khazanah warisan khususnya yang bernilai tinggi ni mampu hilang dalam peredaran zaman jika tak dilindungi ataupun dipelihara dengan baik. Jadi adakah negara, terutama sekali JAKUA, mempunyai sistem pemeliharaan warisan dan kebudayaan kepada orang asli supaya ia dapat diwarisi kepada generasi akan datang berdasarkan kepada Aboriginal Peoples Ordinance No. 3 1954 di bawah Akta 134 yang dibentuk bagi melindungi orang asli dan cara hidup mereka dari kepesatan perkembangan tamadun dan juga eksploitasi. Bagaimana, Cik Aziz? Okey, JAKUA melalui Akta Orang Asli ni, JAKUA adalah agensi yang memberikan bertanggungjawab memberikan perlindungan, kesejahteraan dan kemajuan kepada orang asli di semenanjung Malaysia. Secara umumnya perlindungan yang dimaksudkan itu adalah berkaitan dengan budaya, bahasa dan juga hak milik pada syuaking tanah lah, hak atas tanah. So, JAKUA melalui Dasar Pentadbiran Orang Asli 1961, kemudian dasar ini lebih menyatakan usaha yang penting bagi memelihara budaya dan warisan masyarakat orang asli. Contohnya dari sudut bahasa, kita berjaya dengan menyatakan usaha untuk membuatkan kamus beberapa dialek bahasa suku-suku di Malaysia, orang asli di Malaysia. Dari segi warisan, JAKUA ada sebuah museum di Gombak dan di Kelantan yang berfungsi untuk menyimpan artifak dan warisan budaya masyarakat orang asli. Selain daripada itu, kita membantu penyertaan masyarakat orang asli dalam festival kebudayaan, acara kebudayaan yang sama ada secara domestik di peringkat domestik ataupun antarabangsa. Boleh tak dengar tak? Hello? Okey, jelas sekali. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Cik Nazif atas jawapan tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, kita tahu bahawa cerita lisan ni lebih terjamin kalau sekiranya ia terus dipersembahkan dan juga akan memupuk minat generasi muda untuk terus menyambung warisan tersebut daripada generasi terdahulu. Mana hal ini juga seharusnya turut menjadi perhatian ya, di mana memandangkan ada persembahan rakyat yang telah pupus sama sekali akibat tiada pelapis yang bersedia untuk meneruskannya. Pada pendapat doktor, di manakah sebenarnya tahap kecaknaan masyarakat orang asli kini berkaitan cerita lisan dalam komuniti mereka dan apakah sebenarnya menjadi faktor masyarakat orang asli kini kurang mengambil cakna dalam menghargai khazanah warisan mereka sendiri? Okay, terima kasih Puan Hani. Pada pandangan saya, bila saya melihat tentang perkembangan cerita lisan di dalam masyarakat orang asli Jakun, saya mendapati masih ada lagi masyarakat yang memandang ataupun menganggap itu satu yang tinggi, ataupun yang kata yang masih lagi memberi penghormatan yang tinggi kepada pencerita ataupun tukang cerita dalam
masyarakat tersebut. Maksudnya mereka masih perlu dan masih menganggap pencerita ni adalah ada hubungan dengan dengan elemen semangat ataupun yang menjadi kepercayaan mereka tentang mitos macam mana yang saya sebut tadi lah tentang cerita mamak batin yang menjadi satu cerita yang perlu dikuasai dan juga perlu diceritakan lebih awal ataupun sebagai pendahuluan cerita untuk mendapat lagi ataupun sebagai satu menggambarkan lagi cerita ini adalah satu yang mempunyai elemen luar biasa ataupun satu elemen yang kata yang boleh mempengaruhi kepada kelayak pendengar. Itu maksudnya satu yang anggap sebagai penting lah, satu yang kata yang berbeza lah dengan ahli anggota dalam masyarakat tersebut. Atau maksudnya masih lagi memandang tinggi tentang pencerita ataupun cerita lisan tersebut. Dan selain itu berkaitan dengan masih lagi ada juga permintaan terutamanya golongan kanak-kanak sering uh, meminta ataupun memohon kepada pencerita itu untuk mencerita berkaitan cerita-cerita berkaitan dengan cerita jenaka dan juga cerita binatang. Itulah masa yang ditunggukan oleh golongan kanak-kanak tentang mengenai cerita yang disampaikan. Masih ada lagi peminat tentang cerita lisan tersebut walaupun zaman kanak-kanak sekarang sudah ada teknologi televisyen, radio kan ataupun internet yang di pasaran asli pun sudah ada lah kemudahan tersebut kan, tapi dia bergantunglah kepada ahli anggota tersebut bagaimana kemampuan untuk memiliki kan. Tapi kita lihat sini dalam golongan kanak-kanak ini masih lagi memberi perhatian dan dia sentiasa memenuhi setiap kali ada waktu waktu penceritaan itu disampaikan. Maksudnya sanggup lagi mereka berada sehinggalah pada jauh malam untuk mendengar sehingga. Sebab biasanya cerita ni apa yang saya fahami ialah dia mengambilkan masa yang panjang, itu antara 2 hingga 3 jam dalam satu masa. Apa cerita itu bagaimana ketekunan mereka mendengar tu memahami atau memahami dan juga memikirkan apa yang disampaikan oleh pencerita tersebut berdasarkan pada cerita tersebut. Dan cerita yang disampaikan. Itulah pentingnya bagaimana ada lagi peminat tentang cerita lisan. Dan begitu ada menjadi satu kebanggaan lah bila kita pergi ke kawasan tersebut dan lihat bagaimana mereka berbangga dengan cerita lisan, bagaimana yang mereka memiliki berkenaan dengan apa yang ada. Di sini lah menunjukkan bahawa mereka juga ada kalau kita panggil satu istilah panggil kearifan tempatan. Maksudnya bagaimana falsafah pemikiran mereka dengan alam untuk dapat membentuk lagi satu elemen yang bersemangat kepada masyarakat tu lah, berhasil lah kita lisan tu lah. Lihat bagaimana masih lagi ada kata apa tahap cakna tu terhadap kita ni itu masih ada, masih lagi bukan hilang begitu saja, bukan hilang sampai satu generasi, tapi dia masih ada walaupun dalam keadaan yang suram kan, tapi benda tu masih berterusan, maksudnya masih mendapat lagi sambutan daripada masyarakat ataupun ahli anggota masyarakat mereka. Itu dari segi bagaimana berkaitan dengan kurangnya mengambil cakna ni adalah buat tagah bila adanya pertemuan budaya, pertemuan teknologi kan, dengan teknologi yang kita ada dengan teknologi luar kan, bagaimana maksudnya proses tersebut telah mempengaruhi secara asimilasi ataupun secara difusi kan, bagaimana masyarakat asli melihat penggunaan teknologi pun seharusnya ada kan. Di sini berlakunya penggunaan alat televisyen, video kan, ataupun telefon secara langsung juga telah memberi kesan jugalah kepada perkembangan cerita lisan. Itu dari segi perkembangan teknologi. Itu dari segi faktor kemanusiaan. Kita lihat bagaimana ahli anggota masyarakat pun dah semakin kurang, maksudnya mereka telah keluar kan, maksudnya berhijrah ke kawasan luar, maksudnya bekerja, menetap
atau berkahwin, kan, tinggallah generasi-generasi yang tua, dan sini menyebabkan semakin kurangnya ada penciptaan tersebut. Dia berkatalah kepada jumlah demografi penduduk di situ. Kalau ramai, kadang-kadang situ akan dapat membantu. Kalau kuranglah sebab generasi tua, dan mereka dah semakin tidak melihat itu sebagai satu cara untuk mereka berhibur. Mereka dah beralih pada teknologi, kan, macam mereka melihat hiburan yang dipapar, dipancar daripada televisyen, kan, daripada mereka lihat daripada video, kan, kemampuan untuk memiliki telefon pun, smartphone pun sudah ada. Yang ini penting lah. Itulah antara faktor yang menyebabkan cerita lisan asli pun menjadi satu yang apa-apa tergugat, ataupun menjadi satu cabaran lah bagaimana Ya. kita imbangi lah antara faktor tersebut supaya keperluan cerita lisan ini masih menjadi satu identiti dan jati diri kepada masyarakat asli orang Jakun. Okey, baik. Dan optimis di situ adalah tidaklah dilupakan begitu saja. Ada sebenarnya, tapi cuma kalau sekiranya tidak dilakukan sesuatu, tidak dilakukan secara berterusan, maka ia boleh dan akan dilupakan. Jadi pada pendapat Cik Nazir sendiri, apakah impak terbesar yang memberi kesan jika pengetahuan dan juga penguasaan berkaitan dengan cerita lisan suku Jakun ini sudah tidak diambil berat dalam amalan tradisi kebudayaan mereka? Baik, kita lihat impak yang kita bukan sahaja menunjuk hasil, banyak juga disebabkan organisasi dan kemajuan teknologi banyak dan warisan budaya penceritaan dan generasi pertama dah orang bukan generasi yang advance in tech savvy lah, kan. So bila saya rasa kita buat ajak lah generasi baru pelakis yang berminat untuk mempelajari tentang operasi sukan. Nampak impact yang terbesar sekarang dari situ disebabkan isu pelapis yang patutnya ada untuk legasi wajib. Selain itu, kita dapat nampak impaknya adalah masyarakat sekitar itu dapat masyarakat yang mana turut termasuk penerapan keadilan yang dapat dalam sistem yang masyarakat boleh jadikan panduan dalam kendaraan, mana risiko dan datang pun tidak berlimpah dengan kekayaan warisan yang budaya serta warna-warni budaya. So kesimpulannya saya bercakap, janganlah biarkan ikan asal ini terus dalam karangan masyarakat wajib. Kata orang Melayu kata biar mati anak jangan mati adat, dan kita terus perlu pelihara agar tidak lapor dan tidak berserang. Baik, kita tahu bila masyarakat orang asli khususnya bagi generasi muda ni apabila dihambat dengan teknologi, itu bagus sebab ada usaha untuk masyarakat orang asli tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Namun impaknya sebab itu kan sebab itu menunjukkan kata tidaklah kita kata sebab kita tahu ada kalangan masyarakat asli yang menolak kemodenan, pembangunan dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita lihat ia lebih terbuka luas sebab ramai juga dalam kalangan masyarakat asli yang sudah pun keluar daripada kampung mereka, kawasan mereka dan juga mencapai cita-cita masing-masing dan malah memegang jawatan-jawatan yang besar juga. Dan kita melihat kepada cabaran pula Dr. Zaidi, apa sebenarnya cabaran utama dalam memanifestasikan budaya cerita lisan suku Jakun ni khususnya supaya dapat memupuk semangat cinta kawasan di mana masyarakat kini lebih berlumba-lumba untuk mahir dalam mencapai kemajuan teknologi? Okey, baik, terima kasih Pak Hamid. Okay, berkaitan dengan bagaimana kita nak memberi ataupun menghadapi cabaran utama dalam berkaitan dengan cerita lisan dengan seperti mana yang dinyatakan tentang berkaitan dengan teknologi. Itu memang kita tak boleh nak elak mana-mana
mana-mana budaya ataupun masyarakat memang perlu hadapilah perkembangan teknologi, sebab perkembangan teknologi ni lebih laju berbanding dengan perkembangan budaya. Tapi lebih aspek yang apa yang kita bincang, kita lihat bagaimana cerita lisan tu dapat menghadapi ataupun dapat kata apa, boleh berdaya saing dengan apa yang berlaku dalam perkembangan semasa. Dan apa yang saya lihat adalah berkaitan dengan generasi muda. Itu penting. Generasi muda adalah terutamanya kanak-kanak sebagai pewaris. Kita harus memberi tumpuan yang dalam bagaimana kita nak membentuk ataupun bagaimana kita nak membangunkan pelapis. Jadi dalam dalam ahli anggota masyarakat asli Jakun, kita perlu kena pasti, perlu mencari sesiapa yang berbakat ataupun yang amat berminat dengan untuk mewarisi cerita lisan ataupun kita panggil sebagai pengeluara dalam masyarakat tersebut. Jadi kita kena lihat, kena pastikan bagaimana generasi muda atau kanak-kanak dalam asli itu yang penting bagi kita untuk bagaimana kita nak menjadikan satu sebagai cabaran untuk kita mengangkat cerita lisan tu semana yang apa yang kita bincang tadi lah, tentang berkaitan dengan kedudukan cerita lisan tu berada sewajar dengan ataupun berada martabat yang lebih sesuai dengan nilai yang terkandung dalam cerita lisan itu sendiri. Nah, itu juga adalah cabaran yang inilah perlu kita pastilah bagi untuk kita memberi penilaian tentang generasi muda, sebab generasi muda adalah yang kata apa yang akan menerus ataupun yang mewarisi apa yang daripada generasi yang terdahulu. Jadi pentingnya bagaimana cabaran ini penting sebab kita nak memastikan untuk menarik minat golongan muda terhadap tradisi ataupun terhadap cerita itu mungkin satu yang amat sukar lah juga, sebab dia memerlukan kekuatan mental dan juga kekuatan fizikal dalam untuk kita mempelajari, sebab cerita lisan ni bukan hanya sekadar uh, menghafal satu cerita, tapi dia banyak cerita dia perlu kuasai, perlu dia dapat yang untuk menyampaikan kepada pecerita. Tapi kalau di zaman kini, kalau kita belajar secara satu persatu, insyaAllah dapat lagi menghadapi cabaran yang bagaimana untuk mengelakkan cerita lisan itu berlakunya kehilangan ataupun pupus dalam masyarakat. Dan yang kedua ialah perlu ada sokongan atau pelbagai pihak lah. Ini secara penting lah bagaimana kita nak meyakinkan pihak-pihak yang dapat memberi sokongan, terutama dari segi kemudahan kemudahan pendidikan, kemudahan tempat pembelajaran, tempat penginapan ataupun kemudahan bantuan secara diri kan. Ini memerlukan sokongan yang kuat. Ini cabaran bagaimana kita nak wujudkan lagi untuk sebagai satu tarikan kepada golongan yang kita sasarkan untuk menjadikan pelapis ataupun pada pegiat pecerita lisan tersebut. Itulah pentinglah bagaimana perlu kita lihat dan perlu kita pastikan berkaitan dengan usia tersebut. Inilah antara cabaran utamalah yang saya lihat yang perlu dihadapi lah bagi memastikan cerita lisan itu cerita lisan masyarakat orang asli Jakun itu berada di apa yang kita harapkan, apa yang kita pastikan di dalam keadaan yang sebagaimana yang ada kini lah, maksudnya tidak hilang itu saja. Baik, setiap cabaran itu pasti ada jalannya dan ada juga dari segi penyelesaiannya. Jadi pada pendapat Encik Nazir sendiri, apakah usaha terbaik untuk beri kesedaran kepada masyarakat orang asli masa kini? Tidak mengapa untuk bersama-sama dalam arus pembangunan dan juga pemodenan, tetapi harus lebih sensitif tentang warisan dan kebudayaan mereka. Ya, kita memang tak dapat elakkan daripada inovasi pada teknologi. Namun masa yang sama Okey, Cik Nazif, dia berlaku sekali lagi seperti tadi. Makin menjauh. Ya. Okay. Hello? Okey. Boleh. Okey, kita boleh ulang balik Cik Nazif? Jawapannya, silakan.
Antara usaha terbaik untuk beri sejarah kepada masyarakat orang asli kawasan dan budaya kita adalah secara formal dan tidak formal. Saya secara formal menyelitkan tulisan dalam segi pelajaran lebih tapi menggunakan satu bahawa yang tak masuk dengan warisan asli sebab kalau kita dalam teks banyak informasi dengan teliti dan zaman sekarang nuansa tak macam tu lagi dulu dan berfungsi baik-baik. So how they contribute was dan technically semak juga. Cik Hafizi. Cik Hafizi, okey ke? Audio pada Cik Haziq? Hello. Ya. Boleh sambung tak? Okey. Okay, saya sambung ya. Okey. Yang ini jelas. Okey. Okay, baik. Dan secara tidak formal, kita boleh mengadakan program-program kebudayaan. Mungkin boleh, ini memerlukan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan lah untuk menyediakan satu platform yang boleh kita buat contoh pertandingan sebagai release untuk menarik sebenarnya tulisan ni masih ada lagi peminat-peminat, peminat-peminatnya sendiri. Jadi kita buat satu platform untuk karnival budaya yang boleh terapkan cerita lisan ni sebagai salah satu kebiasaan program. Selain itu kita boleh langkah rakaman lah menggunakan teknologi dan digital, animation, video, dokumentari, kerjasama dengan pihak-pihak yang lain untuk menarik minat masyarakat, terutamanya kanak-kanak orang asli Jenis. Mereka perlu diperintahkan dengan budaya warisan mereka. Okey, satu idea yang baik dan haruslah disegerakan kerana kita bimbang nanti kelamaan jika maka usaha kebudayaan ini akan dilupakan. Jadi Dr. Izadi, bagi menutup sesi perkongsian webinar ini, apakah nilai terpenting yang harus diambil daripada topik hari ini menurut perspektif doktor? Okey, baik, terima kasih Puan Hani. Daripada perspektif saya berkaitan dengan apa yang kita bincangkan, apa saya lihat adalah dia berkaitan dengan warisan yang tidak ketara, yang kini yang semakin menjadi mengalami persaingan yang hebat dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Tapi bila kita kaji, bila kita lihat dan kita melihat tentang warisan orang asli, terutamanya cerita lisan orang asli Jakun, saya dapati cerita-cerita lisan ni banyak berkaitan dengan elemen kemanusiaan. Elemen kemanusiaan yang penting adalah bagaimana memberi satu kesedaran, impian, harapan dan juga sebagai satu inspirasi kepada pendengar, kan? Pada pendengar kalau jika dilakukan secara lisan dan juga kepada pembaca, jika membaca cerita telah dibukukan oleh seperti mana dinyatakan oleh Nazif Fadil yang ditubik oleh Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, iaitu cerita lisan orang asli, cerita lisan orang asli Jakun di lembah Endau Roping. Di situ lah boleh dapat lagi bahan tentang cerita cara pengenalan cerita asli. Dan daripada pandangan saya ni lah satu, kita dapat bila kita memahami tentang apa itu warisan negara dan apa itu yang berkaitan dengan pemilikan bersama oleh masyarakat, terutama orang asli, sila dapat satu nilai yang ataupun kita perlu nilai sayang pada warisan yang kita ada, dan di situlah untuk yang mengembangkan tentang siapa diri kita, siapa masyarakat kita dan jati diri kita. Di situlah pentingnya bagaimana warisan yang
yang kita warisi daripada generasi terdahulu menjadi satu kualiti dan kita sebangga dan itulah bagaimana masyarakat kita terdahulu menghasilkan satu elemen atau sebagai kearifan tempatan dalam untuk menggambarkan tamadun, juga menggambarkan peradaban masyarakat itu sendiri, masyarakat yang masyarakat yang ada kan, itulah itu juga lahirlah sikap nilai berkongsi. Itulah masyarakat kini perlu tahulah bagaimana konsep berkongsi itu berdasarkan pada apa boleh pelajari daripada cerita lisan sebab bagaimana bersama dalam membantu bekerjasama dan juga bergotong royong dalam memastikan kehidupan harian yang mereka harap itu dapat memberi satu kenikmatan di mana apa yang mereka mendengar dan juga apa yang mereka baca. Terima kasih pandangan saya lah apa berkaitan dengan nilai lah. Bukan pada nilai saya. Okey, baik. Dan kini pula tiba giliran Cik Nazif kembali sebagai menutup sesi webinar ni secara keseluruhannya. Apakah harapan Cik Nazif sendiri berkaitan topik yang kita bincangkan pada hari ini? Baik, harapan saya untuk cerita lisan ni akan terus tidak pudar dan terus diangkat dan dimartabatkan terutama oleh kaum asli dan Muslim. Mereka perlu bangga dengan warisan yang mereka ada kan. Terus meneruskan legasi penceritaan lisan kaum ini kerana cerita lisan ini menerapkan pelbagai kebaikan dan nilai-nilai politik yang boleh diterapkan bukan sahaja pada masyarakat asli malah pada masyarakat. Jadi saya rasa banyak usaha yang boleh dilakukan tetapi perlukan sokongan dan dorongan dan sokongan daripada pihak-pihak yang dan kita sama daripada pihak-pihak kepentingan untuk menjayakan kerana kita tahu kaum asli ini adalah amat istimewa dan bagi Jakwa sebagai pemegang taruh pada masyarakat asli pemerintah asli di Malaysia, kita memang berusaha untuk memartabat dan mengangkat masyarakat asli dengan kemajuan seiring dengan masyarakat harus bertanding. Okey, baik. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada semua dan juga pada dua orang pakar yang disebut khas untuk berkongsi pandangan berkaitan cerita lisan jati diri suku Jakun. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Muhammad Yuzaidi, Muhammad Yusof yang merupakan pensyarah dari Pusat Kajian Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Bintara Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga Cik Muhammad Nazif Muhammad Kasin dari Unit Museum Orang Asli Warisan dan Budaya yang juga merupakan Ketua Unit Museum Orang Asli Gombak untuk bahagian perancangan dan penyelidikan Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa dapat bersama-sama kita dan juga mereka yang turut serta dalam webinar kita pada kali ini dalam kalangan berbagai latar belakang, Tan Sri, Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita pun dah berada di penghujung sesi webinar kita pada kali ini. Dan atas kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang dapat meluangkan masa selama kurang 2 jam bersama kami dan juga kepada dua panel kita yang berkongsi ilmu dari awal siaran sampailah ke waktu ini. Semoga apa yang dikongsikan akan menjadi percambaran ilmu yang bermanfaat bagi memastikan kelangsungan warisan dalam bidang bahasa dan seterusnya dapat mengembangkan seni budaya warisan negara. Dan saya Hani Hamid dengan penuh takzim ingin mengakhiri sesi webinar ini dengan 2 rangkap pantun dan ucapan terima kasih kepada semua yang telah setia bersama kami hingga ke penghujung webinar. Saya mulakan rangkap yang pertama. Anak Bintara ramai bertamu, meniti dasawarsa segenggam lentera. Ulanglah saudara berbekal ilmu, sedarkan bangsa, bangunkan negara. Hujan keredah ke kutip pelita,
tiada paksa menapak berdua. Selesai sudah pertemuan kita, di lain masa kita bersua. Jadi jangan lupa untuk bertemu lagi dalam sesi webinar Warisan Tidak Ketara 2023 pada bulan hadapan yang akan membawakan pelbagai topik menarik dan pastinya ilmu yang bermanfaat. Akhir kata daripada saya, Hani Hamid, tanda pagar, kenali, sayangi dan lestari warisan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.